Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Okey lah, Abang Boy saja nak share dengan korang Masa Abang Boy buat cover apa-apa kes pun lah, Abang Boy suka selidik dalam-dalam. Dan dalam selidik-selidik tu, Abang Boy akan terjumpa dengan beberapa gambar yang berkaitan dengan kes tu. Benda-benda macam ni akan start dalam kepala otak tu. Terutama kes ni. Kes ni sangat-sangatlah seram sampai ke Abang Boy nak makan pun duk terbayang-bayang dalam kepala otak Abang Boy. Memang cuak weh. So Abang Boy nak pesan awal-awal pada mereka yang tengah nak makan tu, korang stop tengok kejap, korang habiskan makanan korang dulu, lepas tu baru korang sambung tengok video ni balik. Dan pada siapa yang lemah semangat ataupun tak suka dengan kekejaman atau pembunuhan ataupun makan orang, Abang Boy saja korang tengoklah video lain, sebab konten kali ni berkaitan dengan pembunuhan, penyiksaan dan cannibalism. So viewer discretion is advised. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Dan sekali lagi kita ke Rusia seperti kes sebelum ni. So bila Abang Boy cakap pasal Rusia ni, korang kena berjaga-jaga, sebab macam Abang Boy cakap dulu, orang Rusia ni memang gila, dia lain macam sikit tu. Tak tahulah sebab genetik ke ataupun culture diorang ke, tetapi kebanyakan kes-kes diorang ni memang level-level lain tu. Bukan biasa-biasa. Okeylah, kita mulakan pasal kes hari ni. Semua ni terjadi pada 11 September tahun 2017, selepas penemuan satu phone oleh seorang buruh binaan. Phone ni diorang jumpa dekat tepi jalan je. So seperti biasa, kalau korang jumpa smartphone, korang akan check sama ada phone tu berfungsi atau tak kan. So dalam tengah-tengah mamat ni check, tengok-tengok phone tu tak ada lock pula. Bijak tak? Tak ada lock guys. Okey lah, tak apalah, mungkin nak dijadikan cerita kan. So dalam belik-belik phone tu, buruh ni pun buka lah galeri gambar. Dia cek-cek gambar kat dalam tu. Tetapi ada satu gambar yang agak suspicious. Gambar tu adalah gambar seorang lelaki berselfie dengan satu tangan yang terputus dan diletakkan tangan tu dekat dalam mulut dia. Okey lah, korang dapat bayangkan tak? Okey lah, Abang Boy dah tengok gambar tu. Dia macam tangan tu dia terputus dekat sini. So tepat terputus tu, itu dia letak kat dalam mulut. So tangan dia macam ni tau. Tangan dia macam ni kat dalam mulut. Ya Allah. So at first nampak macam tangan tu tangan palsu tau, sebab tak adalah darah ke, nampak tangan tu bersih. Tapi bila dia belik gambar kedua, lelaki dalam gambar tu buat-buat macam korek hidung menggunakan tangan yang terputus tu. Okey, diorang scroll lagi. Time ni benda dah jadi makin seram, sebab gambar yang diorang jumpa selepas tu adalah gambar kepala orang yang terputus guys. Lepas tu banyak gila anggota badan yang telah dipotong-potong. Obviously phone ni bukan biasa-biasa. So mamat yang jumpa phone ni ambil keputusan untuk pass phone ni kepada polis. Bila polis tengok, polis pun terkejut beruk guys. So diorang ambil keputusan untuk trace phone ni. Trace. Diorang dapat tahu ini adalah phone milik Dmitry Bakshev. Dan diorang dapat pastikan yang lelaki dalam gambar yang berselfie bagai tu, itu adalah Dmitry. So tanpa membuang masa, diorang pun pergi ke rumah Dmitry ni. Dan Dmitry pun ditahan dan dibawa ke balai polis atas tujuan soal siasat. So lepas Dmitry dibawa ke balai, pegawai polis yang ada dekat tempat kejadian tu, ada dekat rumah tu, dia periksa lah, masuk ke dalam tu dia periksa lah. Apa yang diorang jumpa kat rumah mamat ni mula-mula macam tak ada apa sangat pun. Cumanya rumah tu tersangatlah semak, huru-hara guys. Bila Abang Boy tengok video yang diorang rekod dalam rumah Dmitry tu, Abang Boy macam serius lah manusia tinggal kat sini. Memang bersepah, sampah merata-rata, dengan kainnya, dengan bajunya, dengan barang-barang lainnya. Okey, tu tak berapa kisah sangat guys. Bila polis cek atas katil, ada beberapa keratan newspaper dan beberapa gambar. Bila diorang cek salah satu gambar tu, barulah diorang perasan ia adalah gambar kepala manusia. Kepala manusia yang terputus tau. Kepala tu diletak di atas dulang, dihidangkan dengan buah-buah orange yang banyak, dan buah olive diletakkan dekat dalam soket mata kepala tu. Dekat bawah kepala tu macam ada benda-benda putih. Abang pun tak tahulah, nampak macam nasi, tapi itulah tak berapa jelas. Dan dekat gambar tu tercatat satu tarikh guys. Tarikh dia adalah 28 Disember 1999. Lebih kurang macam 18 tahun dah gambar tu diambil. Tahun Dmitry ditangkap adalah 2017. So korang boleh bayangkan tak,
agak-agak berapa ramai mangsa Dimitri ni sebenarnya? Okey, berbalik kepada Dimitri yang tengah di soal siasat ni. Bila ditanya pasal gambar dekat dalam phone dia tu, Dimitri boleh bagi alasan yang masa dia balik rumah, dia terjumpa anggota badan tu dekat dalam tong sampah. Dan dia ambil keputusan untuk bawa mayat tu balik ke rumah untuk selfie guys. Aku macam, lah, apa kebodoh sangat Mamat ni? Alasan dia macam... Okey, dalam masa yang sama, diorang juga berjaya menahan isteri Dimitri yang bernama Natalia. Okeylah, sebelum aku kupas dengan lebih lanjut, sedikit backstory pasal diorang berdua ni. Dimitri masa kecil, hidup dia memang berpindah ranah guys, disebabkan ibu bapa dia hantar dia ke rumah anak yatim. Tetapi hidup Dimitri ni berubah selepas dia dijadikan anak angkat oleh satu keluarga ni. Ibu angkat dia sangat-sangat menyayangi Dimitri macam anak sendiri. Akan tetapi selepas ibu angkat dia melahirkan seorang anak perempuan, keadaan dah mula berubah. Ayah angkat dia manjakan anak perempuan dia lebih daripada Dimitri. Walaupun macam tu, Dimitri tetap disayangi oleh mak angkat dia. Tiba-tiba pada umur Dimitri 15 tahun, mak angkat dia meninggal. Dah lah mak meninggal, ayah angkat dia pula menghalau Dimitri daripada rumah sebab ayah dia lebih sayangkan anak perempuan dia daripada Dimitri. So hiduplah Dimitri ni di jalanan 15 tahun tau, dengan tak sekolahnya, dengan tak ada semua pendapatannya. Dimitri pun beralih kepada kehidupan jenayah. Dia dah mula mencuri, merompak orang, curi kereta dan sebagainya. Keluar masuk penjara tu memang perkara biasa lah. Tetapi at certain point dia berjaya mendapatkan kerja sebagai buruh binaan. So time ni hidup dia agak stabil lah. Akan tetapi tak lama selepas tu dia berjumpa dengan Natalia. Ada beberapa sumber yang bercanggah pasal macam mana diorang ni berjumpa, atas sebab apa dan sebagainya. Tetapi yang confirm adalah diorang bercinta. So Natalia ni pula bekerja sebagai seorang nurse di hospital tentera. Dan selepas beberapa bulan diorang ni bercinta, Dimitri pun pindah ke rumah Natalia ni. Tak berapa lama selepas tu, Natalia pula dibuang kerja sebabkan dia mabuk ketika bekerja guys. Disebabkan rumah tu adalah milik bekas suami Natalia yang pernah berkhidmat sebagai askar. Selepas suami dia mati, Natalia mewarisi rumah tu. So walaupun Natalia dah dibuang kerja, dia masih lagi boleh tinggal dekat situ. So si Natalia ni ada reputasi yang sangat-sangat teruk dengan jiran-jiran dia. Dah lah kuat mabuk, dia ni suka sangat bergaduh dengan jiran-jiran dia. So jiran-jiran dia ni selalu menjauhkan diri daripada couple ni. Ada sekali tu jiran-jiran mengadu bau yang tersangatlah busuk datang daripada rumah Natalia dan Dimitri ni. Bila jiran-jiran ketuk rumah si Natalia ni untuk cakap pasal bau busuk tu, Natalia terus mengamuk gila-gila guys. Dia tak mengaku yang bau busuk tu datang daripada rumah dia dan salahkan jiran yang lain selalu cari pasal dengan dia. Kau nampak tak? Psycho kan Minah ni. Okey, berbalik kepada 2017. Selepas polis jumpa gambar kepala dekat dalam dulang tu, dorang teruskan pencarian dorang ke dapur pula. Bila dorang tengok kat dalam peti ais pula, apa yang dorang jumpa adalah satu balang. Dan dalam balang tu ada daging-daging guys. Later bila dorang buat test, daging tu adalah daging manusia tu. Dia buat daging manusia tu macam jeruk tu. Gila betul. Selain daripada balang tu, polis terjumpa juga 19 ketul daging manusia dekat dalam peti ais tu. Tak habis kat situ guys, polis beralih pula ke freezer. Bila dorang buka freezer tu, dorang terjumpa 7 anggota badan manusia. Dan dekat atas dapur tu pula, dorang jumpa tin daging dekat dalam tin. Dorang tak dapat pastikan pada masa tu itu adalah daging apa. So dalam duk mencari tu, polis terjumpa pula satu buku masakan. Ini bukan buku biasa-biasa tau guys. Buku ni tentang cara memasak daging manusia. Manusia guys, bahagian apa yang sedap dimasak asam pedas, bahagian otak sesuai dimasak untuk buttermilk. Okey, tak adalah, itu abang boleh tambah. Tetapi cara memasak manusia. Buku ni pula ditulis oleh Natalia. Bapak gila dorang ni. Tak cukup lagi guys, dorang terjumpa pula video tutorial cara macam mana nak masak, tips-tips macam mana nak melapah daging manusia dan sebagainya. Video tutorial ni bukanlah dibuat oleh Natalia atau Dimitri. Abang boleh try juga korek-korek, tetapi tak ada info pasal tu. Tetapi itulah, siapa yang nak tengok benda-benda ni tu? Ada juga spekulasi yang mengatakan Natalia dan Dimitri aktif di forum cannibal di dark web. Tetapi benda ni tak dapat dipastikan secara sahih. Tetapi serius lah, siapa siap nak tengok video-video masak macam ni?
ai. Okay, so polis pun teruskan pencarian di belakang rumah dorang ni. Dekat belakang rumah dorang ni ada laman tau. Dan laman dorang ni dikongsi oleh beberapa jiran. Laman ni bukan milik Dimitri atau Natalia satu keluarga je. Tak. Apa yang polis jumpa adalah satu baldi. Dan dekat dalam baldi tu pula adalah kepala manusia, guys. Kepala dalam baldi. Keadaan kepala tu pula dah mula mereput. Abang boy tertanya-tanyalah. Ini laman yang dikongsi oleh beberapa jiran. Takkanlah jiran tak jumpa benda-benda pelik dekat laman belakang rumah couple ni. Serius lah, kepala kot. Kepala dekat dalam baldi. Aduh, hai. Ada banyak lagi sebenarnya yang polis jumpa dekat belakang rumah dorang ni. Kalau abang boy bagi tahulah setiap satu benda yang dorang jumpa, serius akan makan masa yang lama. So abang boy berhenti dekat situ je lah So okay, sekarang ni kita fokus pada sesi soal siasat polis pada Dimitri dan Natalia. Selepas didesak berulang-ulang kali, akhirnya Dimitri mengaku yang dia telah membunuh seorang wanita. Dan mayat wanita itulah yang dia duk berselfie-selfie dekat dalam phone tu. Nama mangsa tu adalah Elena Vakrusheva. Dia telah dibunuh pada 8 November 2017, iaitu 3 hari sebelum phone Dimitri dijumpa oleh buruh binaan tu. So menurut Dimitri, dia dan Natalia pergi ke bar dan Elena pada masa tu lebih kurang macam mengorat Dimitri di depan Natalia. So Natalia ni macam bengang dan order Dimitri untuk bunuh Elena. So dorang ni pun berjaya pujuk Elena untuk ikut dorang ke dalam bangunan tinggal. Dan di situ Dimitri membunuh Elena dengan menikam Elena sampai mati. Dekat situ juga Natalia dan Dimitri memotong bahagian badan Elena dan bawa balik ke rumah dorang. So penjelasan Dimitri tu hanya untuk mayat yang polis jumpa dekat rumah tu je. Tetapi polis yakin ada benda lain yang jadi. Polis yakin yang Elena bukan satu-satunya mangsa diorang ni. Selepas didesak beberapa kali, akhirnya Natalia mengaku yang diorang telah membunuh 30 orang, even sebelum Dimitri dan Natalia tinggal bersama. Diorang dikatakan tinggal bersama pada tahun 2012. Foto kepala yang diorang jumpa tu adalah pada tahun 1999. So sebelum diorang berjumpa dan bercinta pun, salah seorang daripada diorang ni dah mula membunuh dan makan daging manusia, guys. So polis pun start tunjuk Natalia dan Dimitri beberapa gambar orang yang hilang di kawasan diorang tu. Dimitri dan Natalia selamba je tunjuk, yang ni aku dah makan, yang ni aku dah bunuh dah makan, yang ni aku dah bunuh dah makan. Macam tak ada apa-apa, guys. So selepas sesi soal siasat tu habis, polis baru nak mulakan siasatan pasal semua kes yang diorang mengaku ni. Pengakuan Natalia ni pula terbocor dekat media. Semua media pada masa tu macam orang gila, guys. Front page newspaper, dalam berita TV, viral dekat internet bagai. Berita ini sampai ke serata dunia, especially dekat UK, US dan Rusia. Bila gambar pasangan ni terpampang dekat media, rata-rata keluar memberikan kenyataan yang scary pasal pasangan ni, terutamanya pasal Natalia. Ada kabar angin yang mengatakan Natalia masak daging manusia dan jual kepada orang ramai, guys. Dikatakan Natalia ni dibuang kerja dan untuk mendapatkan duit lebih, Natalia akan masak pai yang inti dia adalah daging manusia dan jual pai ni ke kedai bakery yang berdekatan. Dan ada juga kabar angin yang Natalia ni menjual daging dekat dalam tin untuk bisnes catering. Ingat tak Abang Boy ada cakap yang polis ada terjumpa daging dekat dalam tin dekat atas dapur? Nampak tak dia punya relation tu? Tetapi pihak berkuasa Rusia menafikan semua ni dan mengatakan semua ini adalah kabar angin. Mungkinlah pihak berkuasa diorang tak nak semua orang panik. Tak banyak yang berlaku selepas tu, sehinggalah sampai masa pasangan daripada neraka ni dibicarakan. Pada Februari 2019, lebih kurang dalam 18 bulan selepas diorang ditangkap, bila kes ni dibentangkan di mahkamah, pasangan ni hanya dibicarakan atas kesalahan membunuh Elena sahaja. Satu pembunuhan je. Yang lain-lain pembunuhan yang Natalia sendiri mengaku, 29 pembunuhan yang lain ni tak dibicarakan. Dikatakan selepas siasatan tak ada bukti yang mengaitkan pembunuhan lain kepada Dimitri dan Natalia. So menurut pihak berkuasa, tak ada pengakuan daripada Natalia pasal pembunuhan 30 orang tu. Itu hanyalah propaganda barat yang ingin memburuk-burukkan kerajaan Rusia. So end up Natalia dan Dimitri hanya didapati bersalah atas pembunuhan Elena sahaja. Dorang berdua tak disabitkan dengan kesalahan memakan daging Elena, walaupun terdapat pengakuan yang dorang ni memakan daging Elena. Aku macam, gila apa weh? Sebenarnya dalam undang-undang di Rusia, memakan daging manusia ataupun cannibalism tak salah, guys. Tak ada satu pun atau undang-undang yang mengatakan cannibalism ni salah.
So polis tak dapat sabitkan kesalahan kepada pasangan ni pasal benda ni legal guys. Oh, serius ah. So bila abang boy korek punya korek, bukan hanya di Rusia aje yang kanibal ni legal guys. Di UK dan di US juga memakan daging manusia adalah legal di sisi undang-undang. Ada satu kes yang terjadi dekat US. Mamat ni sebenarnya naik motor dan dia mengalami kemalangan. Sebelah kaki dia terpaksa dipotong. So selepas doktor potong tu, Mamat ni request untuk ambil balik kaki dia. So apa yang dibuat dengan kaki dia? Okay. Ni plot twist dia. Dia balik, dia lapah daging kaki dia dan dia masak taco guys. Lepas tu dia hidangkan pula dekat kawan-kawan dia. Cerita sebenarnya adalah dorang memang betul-betul teringin nak rasa macam mana rasanya daging manusia. So kalau ikutkan pada undang-undang, benda ni tak salah. Kau boleh makan daging manusia as long as kau tak bunuh orang. Makan daging sendiri tak apa guys. Oh gila betul lah. Seram aku. Okay, berbalik kepada cerita ni. So Natalia dan Dimitri end up dijatuhkan hukuman kerana membunuh. Dan pihak berkuasa mengatakan semua anggota badan dekat dalam dapur rumah Dimitri dan Natalia ni adalah mayat Elena dan Elena saja. Agak fishy kan sebenarnya. Natalia dijatuhkan hukuman 1 tahun setengah di dalam penjara dan 10 tahun di dalam penjara luar negara. Macam penal koloni lah. Dia dikerahkan untuk bekerja dan sebagainya. Dan Dimitri pula dijatuhkan hukuman 12 tahun dalam penjara dan dia diwajibkan menjalani sesi kaunseling oleh pakar psikiatri. Akan tetapi pada 16 Februari 2020, tak sampai setahun dalam tahanan, Dimitri mati dalam tahanan akibat penyakit kencing manis tahap 1. Dikatakan Dimitri tak diberi ubat sepanjang dia di dalam tahanan. Cara diorang ni menutup kes mengundang banyak konspirasi, terutamanya Natalia dah mengaku yang dia telah membunuh 30 orang. Siap dia bagi tahu siapa yang dia bunuh. Dan benda ni dah leak kat media tau. Tetapi pihak berkuasa ni deny everything, mengatakan benda ni semua kabar angin. Diorang cakap benda ni hanya propaganda barat untuk memburukkan Rusia. Korang nampak tak? Walaupun era komunis dah lama berakhir dekat negara Rusia, mentaliti diorang ni masih ditakut lama. Kalau korang kaji balik, aktiviti jenayah dalam kes ni berlaku dekat pangkalan tentera tau. Dan benda ni berlaku dalam masa yang sangat-sangat lama tanpa ada siapa pun tahu. So benda ni mungkin dorang anggap macam memalukan pihak berkuasa dorang. So dorang cuba menutup kes ni secepat mungkin. So tak tahulah mana satu yang betul sebenarnya. Dorang ni bunuh 30 orang ke ataupun dorang hanya bunuh Elena seorang je. Tapi berdasarkan gambar-gambar dan video yang Abang Boy dah tengok, Abang Boy tak rasa yang Elena bangsa pertama dorang. Cuba bayangkan pasangan daripada neraka ni punya kerja sangat-sangat clean. Potongan dekat anggota badan yang dikerat pun sangat-sangat clean guys. Macam dorang dah tahu dekat mana nak potong dan macam mana nak potong bahagian tu. Siap ada daging dekat dalam balang yang dorang jadikan jeruk. Ada buku resepi dan video tutorial macam mana nak melapah daging manusia dan memasak daging manusia itu. So operasi dorang ni sangat-sangat teratur. Dorang tak menggelabah pun. Siap boleh selfie lagi dengan potongan tangan mangsa. Itu Abang Boy tak mention lagi gambar kepala dekat dalam dulang tu. Tarikh gambar tu diambil adalah pada tahun 1999 So apa pendapat korang? Adakah pasangan daripada neraka ni hanya membunuh seorang saja ke ataupun telah membunuh 30 orang? Korang komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Dan kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Oh, jangan lupa follow Abang Boy dekat TikTok. TikTok Abang Boy adalah Conspiracy TV. Dekat situ Abang Boy banyak share video-video pendek tentang fakta-fakta unik yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.